Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Safwan dan dua orang lagi ahli kumpulan saya ialah Winnie dan Colin Chio. Tajuk tugasan kumpulan kami ialah kemiskinan. Dalam video ini kami akan bincangkan 4 perkara, iaitu pertama, masalah yang akan berlaku disebabkan oleh kemiskinan. Yang kedua, faktor yang menyebabkan kemiskinan ini berlaku. Yang ketiga, kesan daripada kemiskinan. Dan yang keempat, langkah mengatasi kemiskinan. Sebelum saya pergi lebih lanjut untuk membincangkan keempat-empat perkara ini, mari kita lihat apa itu kemiskinan. Kemiskinan merupakan sesuatu keadaan di mana ketidakmampuan penduduk untuk memenuhi keperluan asas seperti pakaian, makanan, tempat tinggal, pendidikan dan kesihatan. Kemiskinan juga merupakan penyakit sosial ekonomi bagi negara berkembang dan negara maju seperti Malaysia dan Amerika Syarikat. Malah, perkara ini juga akan melambatkan proses pembangunan sesebuah negara. Tarif kemiskinan berbeza antara bandar dan luar bandar. Di Malaysia, sesuai isi rumah, luar bandar dikategorikan miskin tegar jika mereka memperoleh pendapatan di bawah RM600 sebulan. Dan di bandar pula, takrifan miskin tegar merujuk kepada isi rumah yang memperoleh pendapatan RM2,000 sebulan dan memiliki aset kurang daripada RM50,000. Kumpulan kami akan memberi fokus kepada kemiskinan bandar. Masalah kemiskinan akan menimbulkan pelbagai masalah lain. Misalnya ialah berlakunya proses pembangunan yang lambat daripada aspek politik, ekonomi dan sosial. Hal ini telah menyebabkan negara yang mundur sukar untuk menjadi maju. Contohnya negara Malaysia yang berwawasan untuk maju pada tahun 2020. Akan tetapi, isu kemiskinan membantutkan wawasan tersebut. Perkara ini telah melambatkan proses Malaysia untuk menjadi negara maju seperti Jepun dan Amerika Syarikat. Masalah pengemis dan kutu rayau di kawasan bandar juga berlaku akibat daripada kemiskinan. Fenomena sebegini akan menjejaskan imej negara terutamanya di bandar-bandar besar seperti Kuala Lumpur yang berperanan sebagai tempat kunjungan pelancong asing. Selain itu, penglibatan kanak-kanak dalam aktiviti pekerjaan juga terjadi akibat daripada kemiskinan. Kanak-kanak bawah umur terpaksa melepaskan peluang pendidikan supaya dapat terlibat dalam pekerjaan untuk meringankan beban keuangan keluarga. Terdapat pelbagai faktor yang menjadi punca berlakunya kemiskinan di bandar. Faktor pertama ialah faktor migrasi luar bandar. Sebagai contoh, di Malaysia pernah berlaku penghijrahan secara besar-besaran ke Kuala Lumpur pada tahun 1960-an dan 1970-an. Kebanyakan penghijrah dari luar bandar merupakan golongan yang tidak mempunyai kemahiran profesional. Perkara ini menyukarkan mereka untuk mendapat peluang pekerjaan yang menguntungkan. Selain itu, golongan ini tidak mengetahui tentang maklumat dan pengetahuan dalam bentuk bantuan yang disediakan oleh agensi-agensi berkaitan. Mereka dipinggirkan daripada memperoleh maklumat dan pelbagai bentuk bantuan dan pembangunan. Selain itu, mereka juga terpinggir daripada sistem sosial dan sistem ekonomi bandar. Selain itu, kekurangan peluang pekerjaan juga merupakan faktor yang menyumbang kepada masalah kemiskinan. Perkara ini menyebabkan pengangguran berlaku. Kekurangan peluang pekerjaan di bandar merupakan fenomena yang kian berlaku di bandar-bandar di Malaysia. Majikan zaman kini gemar mengupah pekerja asing untuk menjimatkan kos. Perkara ini selari dengan teori ekonomi di mana pengeluar akan memaksimalkan keuntungan dan meminimumkan kos. Pasaran buruh kini telah dibanjiri oleh pekerja-pekerja asing yang dikatakan murah, terutamanya dalam sektor perindustrian dan pembinaan. Pekerja tempatan yang meminta upah tinggi adalah kurang berdaya saing berbanding dengan pekerja asing. Kos sara hidup di bandar yang tinggi juga menjadi penyumbang kepada kemiskinan bandar. Walaupun kebanyakan pendapatan penduduk bandar tidak dikategorikan sebagai golongan berpendapatan rendah, namun begitu, pendapatan mereka adalah tidak seimbang dengan perbelanjaan. Hal ini berlaku disebabkan oleh kos sara hidup di bandar adalah tinggi dan membebankan. Kos hidup di bandar dipengaruhi oleh pelbagai aspek, terutamanya inflasi.
Kadar inflasi yang tinggi telah meningkatkan kos sara hidup bandar dan seterusnya mempengaruhi kadar kemiskinan. Faktor lain yang menyumbang kepada kemiskinan bandar ialah taraf pendidikan. Hal ini kerana tahap pendidikan seseorang itulah yang akan membantu individu mendapatkan tempat dalam sesuatu pekerjaan, terutamanya dalam bidang profesional seperti arkitek, jurutera dan akaunten. Bidang profesional menawarkan upah yang tinggi. Taraf pendidikan yang rendah tidak dapat memberikan jaminan untuk mendapat pekerjaan dalam sektor formal. Hal ini kerana kebanyakan syarikat pada masa kini lebih mementingkan kecekapan dan kemahiran dalam menjalankan sesuatu pengurusan. Ekoran daripada ini, mereka yang berkelulusan rendah akan mengalami kesukaran untuk mendapat pekerjaan di bandar. Terdapat beberapa kesan akibat daripada kemiskinan di bandar. Antara kesan kemiskinan ialah peningkatan perbelanjaan kerajaan. Perbelanjaan kerajaan yang meningkat ini adalah disebabkan oleh kerajaan terpaksa menanggung perbelanjaan yang besar bagi membasmi kemiskinan. Perbelanjaan yang besar ini seterusnya akan menyebabkan aktiviti pembangunan yang lain terjejas kerana telah dibelanjakan bagi menampung kos program-program pembasmian kemiskinan. Sebagai contoh, dasar ekonomi baru DEB yang dilaksanakan oleh kerajaan bertujuan untuk membasmi kemiskinan dalam kalangan masyarakat. Kerajaan telah membelanjakan banyak wang untuk mencapai objektif DEB supaya dapat mengembangkan ekonomi negara. Kesan yang paling kita dapat lihat di bandar akibat daripada masalah kemiskinan ialah penempatan setinggan. Setinggan ialah sebuah kawasan kediaman yang telah dibangunkan tanpa kelulusan daripada pihak berkuasa. Biasanya kawasan setinggan ini diduduki oleh golongan yang miskin di bandar. Hal ini dapat dilihat di Bandar Kuala Lumpur seperti Kampung Kerinci, di mana kebanyakan kawasan setinggan telah dibina di kawasan tersebut dengan keadaan yang kotor, sesak dan kemudahan asas yang tidak lengkap. Kewujudan setinggan boleh mengancam kesihatan penduduk sekitarnya dengan jangkitan wabak seperti taun dan denggi. Umpamanya, kawasan setinggan bagi pendatang asing yang dibina untuk sementara waktu tidak menitik beratkan aspek kesihatan dan sivik. Mereka membuang sampah sewenang-wenangnya ke dalam sungai atau di longkang sehingga menjejaskan alam sekitar. Hal ini akan mengakibatkan pencemaran udara dan sekaligus menambahkan lagi risiko wabak yang dibawa oleh vektor pembawa penyakit seperti lalat dan nyamuk. Kecenderungan untuk melakukan jenayah juga antara kesan daripada kemiskinan. Tekanan keuangan akan meningkatkan kadar bagi individu untuk melakukan jenayah seperti merompak, menipu dan mencuri. Kemiskinan keluarga telah memaksa seseorang itu untuk menyingkirkan nilai moral dan agama. Pemerdagangan manusia antara jenayah yang didorong oleh kemiskinan. Golongan kanak-kanak dan wanita sering dijadikan mangsa dalam gejala pemerdagangan manusia. Menjual anak-anak mereka sebagai hamba kepada keluarga yang lebih kaya untuk mendapat pendapatan bagi menampung kos sara hidup. Terdapat beberapa langkah telah dilaksanakan untuk mengatasi masalah kemiskinan di bandar. Langkah yang pertama untuk membantas isu kemiskinan ialah melalui penambahan peluang pekerjaan. Kerajaan Malaysia telah mengambil langkah dengan menarik pelbagai pelaburan asing untuk meningkatkan peluang pekerjaan golongan miskin. Kebanyakan pelaburan ini dilakukan dalam sektor perkilangan. Peluang pekerjaan yang diberikan kepada golongan miskin ini bukan sahaja dapat menambah pendapatan mereka, malah ia akan menjamin kehidupan yang lebih baik. Kerajaan juga telah memperkenalkan pelbagai program latihan untuk melatih golongan-golongan belia bagi meningkatkan kemahiran mereka. Kemahiran-kemahiran tertentu akan membolehkan mereka mendapatkan pekerjaan yang sesuai seperti kemahiran menjahit, membaiki kereta dan sebagainya. Langkah lain yang diambil ialah pembinaan rumah kos rendah yang mencukupi. Perkara ini akan mengurangkan masalah setinggan yang berlaku di bandar. Selain itu, terdapat juga program pembangunan rakyat termiskin PPRT. Setiap keluarga yang layak haruslah memberi maklumat mengenai ketua keluarga, kad pengenalan, pekerjaan, pendapatan, bilangan anak dan sebagainya. Untuk memastikan golongan ini dapat menerima bantuan, PPRT merangkumi Baitul Mal Kemajuan Masyarakat Kemas, Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM yang merupakan badan kerajaan untuk membantu menyelesaikan masalah kemiskinan di bandar. Program Perumahan Awam Kos Rendah PAKR juga ditubuhkan bertujuan untuk menyediakan kemudahan perumahan yang sempurna kepada golongan berpendapatan rendah di luar bandar dan pinggir bandar. Selain itu, skim pinjaman perumahan bertujuan untuk memberi pinjaman perumahan kepada golongan berpendapatan rendah
yang tidak mendapat punca pinjaman lain untuk membina atau membeli rumah kos rendah yang siap dalam usaha meningkatkan taraf kehidupan mereka. Selain itu, usaha lain yang dijalankan adalah dengan meningkatkan kemajuan dan pembangunan di pinggir bandar. Hal ini kerana kawasan bandar selalunya menjadi tumpuan ramai kerana faktor pembangunan dan kemajuan. Seterusnya akan menyebabkan berlaku aliran migrasi yang akan bertumpu di kawasan tersebut. Untuk mengurangkan keadaan migrasi ini, pembangunan akan diberi perhatian di kawasan pinggir bandar. Kemudahan infrastruktur dan perkhidmatan akan dibina di kawasan tersebut agar pembangunan yang dibuat adalah mengikut perancangan yang cekap dan lebih efisien. Pihak kerajaan juga telah memerangka beberapa projek pembangunan yang sesuai untuk dibina di kawasan pinggir bandar bagi memajukan dan menambah pendapatan mereka. Sebagai contoh, pembinaan kawasan pelancongan dan peladangan di kawasan pinggir bandar dapat mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan kepada masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut. Oleh itu, peluang pekerjaan tidak akan tertumpu di pusat bandar sahaja dan ini akan dapat mengurangkan migrasi penduduk luar bandar ke pusat bandar. Secara kesimpulannya, kemiskinan merupakan satu masalah sejagat yang perlu dibendung. Masalah ini perlu ditangani dengan segera dalam usaha mencapai status negara maju. Hal ini demikian bertujuan untuk menghapuskan masalah yang berpunca daripada kemiskinan dan sekaligus dapat menghapuskan kesan kemiskinan terhadap masyarakat. Pembangunan yang dijalankan oleh kerajaan juga haruslah melibatkan semua kaum di Malaysia bagi mengelakkan peminggiran sosial yang serius. Selain itu, pembangunan yang seimbang antara luar bandar dan bandar juga perlu diambil kira bagi mengelakkan kemiskinan berlaku.